Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay. Okay, untuk video kali ni, saya nak buat satu lagi tent review. Saya akan pasang dan saya akan tunjukkan cara simpan balik tent ni dan sedikit review mengenai tent ni lah. Okay, tent yang saya akan review kali ni adalah Nature Hike. Yang ni Nature Hike P Series ataupun Professional Series. Yang ni untuk 4%. Okay, so kalau korang nak tahu macam mana cara untuk pasang dan cara simpan dan sedikit review pasal tent ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay. Okay, sebenarnya saya pernah buat review pasal tent ni, tapi yang version sebelum ni lah, yang warna putih tu, tapi yang tu untuk 3%. So yang ni saya baru tukar sebab yang tu dia agak kecil sikit, sebab dia untuk 3%. So kali ni saya nak upgrade ke size yang 4% yang lebih besar sikit, dan juga dengan warna yang lain lah. Sebelum ni warna putih, so saya nak warna yang lain sikit. Yang ni adalah warna army green, sesuai dengan kita orang punya setup. Okay, sebelum pasang saya akan share dulu apa yang ada dalam kemah ni. Ini saya punya ground sheet lah. So first saya suka pasal kemah ni sebab dia ada satu strap kat sini. So kita boleh selitkan kita punya ground sheet, kita boleh ikatkan sekali macam ni. So ground sheet kita tak akan tertinggal lah sebab dia ada buckle kat sini. Sebenarnya dia untuk compression strap lah, untuk kita kompreskan kemah ni supaya dalam packaging yang sangat compact. So ni kegunaan dia yang sebenarnya. So kita boleh kompreskan dia punya packaging menjadi kemas macam ni. Tapi saya gunakan benda ni sebagai tempat letak ground sheet lah. Okay, sebelum tu dekat sini sebenarnya ada detail dia, cuma tak berapa jelas. Kat sini dia ada tulis dia punya size lah actually. Cuma tak berapa jelas sikit lah sebab dia punya kemah ni warna hijau. Lepas tu dia punya printed ni warna kelabu. Yang ni dia punya untuk 4%, tapi paling selesa sebenarnya untuk 2 orang lah. 2 orang memang sangat selesa. Lepas tu dia punya bukaan tapak untuk tidur dia 210 x 210 cm. So memang agak selesa lah untuk 2 orang. Lepas tu dia punya ketinggian dalam 130 cm. Beg dia memang simple. Beg dia jenis bukaan yang macam ni lah, bukaan daripada atas ni. So memang kena gulung dengan kemas baru boleh masuk. Okay, yang ni dia punya kemah. Dia ada 2 bahagian lah. Lepas tu dia punya pengikat pun bagus, dia guna buckle sini. So kita boleh kompreskan dia untuk kemas. Okay, ni dia punya outer layer warna hijau, army green. Yang ni dia punya inner layer, ni dia punya ground lah, warna kelabu. So macam biasa dia bagi dia punya pack sekali lah. Okay, ni dia punya pack lah. Okay, ni backpack dia. Dalam dia ada pack. Okay, pack dia jenis macam ni. Yang ni jenis aluminium. Okay, nampak macam biasa tu, tapi yang ni dia aluminium dan dia sangat ringan lah. Dia ringan dan dia kuat. Okay, dia bagi 15 batang pack. Lepas tu dia ada guideline. Guideline untuk sama ada untuk dia punya pole awning depan tu, ataupun kita nak tarik dekat dia punya penjuru tent supaya dia lebih kuat. Okay, ni dia punya pole kemah dia. Dia kecil je dan dia sangat ringan. Okay, ni pole dia pun jenis aluminium. Satu yang saya suka pasal kemah ni sebab dia sangat ringan lah, sebab dia gunakan pole aluminium ni, bukan yang pole yang fiber yang hitam tu. Yang tu dia lebih berat. So yang ni dia walaupun dia kecil tapi dia sangat kuat. Sebelum ni macam yang saya pernah guna sebelum ni, memang tak ada masalah lah, dia punya pole dia memang sangat kuat dan dia ringan. Tu je barang yang ada. Dia simple je sebenarnya sebab dia kemah jenis dome. So cara pemasangan dia pun sangat mudah dan sangat basic lah. Okay, sekarang saya akan pasang kemah ni. Saya akan set up dekat area sini lah, dekat dengan kita punya setup Kabuto camper ni. So first macam biasa saya akan gunakan ground sheet. Sebenarnya ground sheet ni ada sikit isu lah. Ada orang cakap tak perlu pun tak apa. Pada saya memang betul benda tu memang tak wajib. Pada saya memang sangat perlu sebab benda ni sebagai protector kemah kita lah, sebagai satu insurans. Kemah kita beli bukannya murah. Kemah pada saya memang agak mahal. Paling mudah nak protect punya kemah adalah gunakan ground sheet. So in case kalau jadi apa-apa, so ground sheet adalah lapisan pertama lah yang akan melindungi kemah kita. Contohnya dekat ground kita kadang-kadang ada batu, ada kayu, mungkin kita tak perasan. So benda tu memang sangat penting lah. Lagi satu, dia kurangkan kekotoran pada kita punya kemah lah. So saya akan bentang ground sheet dulu. Okay, saya akan gunakan ground daripada Decathlon ni. Yang ni saiz 2 meter kali 2.5 meter. Yang ni memang saiz dia just nice untuk kemah ni.
So saya akan bentangkan dulu. So lagi satu pentingnya ground ni, macam saya cakap sebelum ni, benda ni adalah sebagai macam footprint. Okay, sebelum kita nak decide kemah kita letak kat mana, kita boleh agak dia punya kedudukan, dia punya size kemah yang kita akan set up. Tu antara kegunaan ground lah. So kita bila kita set, tak perlulah bila kita dah pasang kita nak kena alih-alihkan, sebab kita dah confirmkan tempat kat mana yang kita nak pasang kemah. Kita letak ground, lepas tu baru kita naikkan kemah. Ini adalah kedudukan kemah yang saya akan letak nantilah. So macam ni. So nanti saya akan pasang saya punya kemah natural height tadi tu dekat atas ground sheet ni. First kita bentang dia punya outer layer dan juga sediakan dia punya pole lah. Okay. So outer layer ni pun kita kena decide lah kita nak pintu dia belah mana. Kita buka dulu. Pintu dia biasanya dia akan ada jaring lah. Okay. Kemah ni dia ada 2 pintu. So kita boleh decide lah. Sebab dia punya 2 pintu ni pun sama je. Okay, kita bentangkan dia. Sebenarnya kemah jenis dome ni memang paling mudah lah dan paling basic. Nak pasang seorang pun sekejap je. Okay, ni dia punya pole. Kita dah sambungkan dia. Okay, macam ni. Okay, lepas tu kita masukkan dekat lubang yang ni. Lubang ni, dia ada satu lubang ni. Kita masukkan kat sini. Okay, lepas tu dia pergi yang hujung dia. Kita pegang yang ni dan kita lenturkan dia punya pole macam ni. Lepas tu yang ni kita boleh sangkut. Okay, bila kita sangkut dia akan stay lah, dia akan stay macam ni. Okay, yang pole kedua pun sama juga. Kita pasang dulu. So pole jenis macam ni memang saya suka lah sebab dia ringan tapi dia kuat. Okay, sama juga kita masukkan dekat lubang dia ni. Lepas tu kita tarik lubang lagi satu. Kita lenturkan pole dia. Kita pasang lagi tu. Okay, lepas tu kita sangkutkan dia punya hook. Semua hook dia kita sangkutkan. Okay, untuk yang tengah ni kita kena letak yang kat atas. Dah siap first part, pasang dia punya inner layer. Okay, inner layer dia ni dia ada 2 jenis material. Satu yang depan ni polyester. Okay, bahagian luar ni, bahagian depan dan belakang dekat pintu ni. Lepas tu dia punya pintu dia ada net. Okay, netting. Cuma netting dia ni dia one layer je. Dia tak ada lapisan kat dalam untuk privacy, tak ada. Lepas tu bahagian tepi dia pun jenis netting. So benda ni bagus untuk ventilation lah. So dari segi ventilation, kemah ni memang pada saya agak baik lah. Sebab dia ada 2 netting besar, kiri dan kanan. Dan juga pintu depan dia pun memang besar dengan full netting lah. Cuma yang bahagian ni je, frame pintu ni je, dia bukan netting, dia kain polyester. So pemasangan dia pun mudah. Dia just gunakan hook macam ni untuk sangkut pada pole. So benda ni memang cepat lah. Sebab ada certain dome tent yang kita kena masukkan pole ni dalam slot kain. So yang tu dia agak lambat sikit. So kalau macam ni dia lebih cepat. Okay, dia punya inner tent dah siap. Kita akan pasang dia punya outer layer pula. Okay, jom. So outer layer dia pun tak susah lah untuk dipasang. Kita just bentangkan dekat bahagian atas. Okay, pintu kemah ni dia ada 2 jenis pintu lah. Satu pintu utama dia yang boleh, dia ada zip kiri kanan. Pintu belakang dia yang zip tengah lah. So kita kena tentukan lah. Contohnya kita cari pintu dia. Okay, ini pintu. Okay, ini pintu 2. Okay, dia ada warna kelabu ni. Dia ada 2. So ni pintu depan lah. Sekarang kita kena bentangkan dia. So kita bentangkan dia. Mudah je, kita just
sarungkan outer layer ni pada inner tent. Okey, lagi satu saya suka sebab dia gunakan buckle ni untuk sambung outer layer ni kepada inner tent. So kita just clipkan dia je. Okey, macam ni. Kita clip. Okey, lepas tu bila dah semua kita dah bucklekan dia, kita boleh tegangkan lah, kita just tarik strap ni. Bucklekan ke empat penjuru lah. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita dah clipkan dia ni, dah bucklekan dia ni, kita boleh tarik ni untuk kita tegangkan dia punya outer layer ni. So kita tarik ke empat penjuru. Okay, sebenarnya yang terbaik adalah sebelum kita bucklekan, kita kena ikat yang ni supaya dia punya shape dia ni, dia punya penjuru dia ni betul-betul pada pole ni lah. Cuma kadang-kadang orang benda part ni dia malas sikit nak buat, dia just buckle je. In case kalau korang nak benda tu nampak lebih kemas, boleh ikat dekat penjuru ni lah, 4 penjuru dekat pole ni. Kemah ni dia ada 2 permanent ventilation lah. Kat bahagian atas ni, bahagian atas ni pun dia ada ruangan ventilation. So kita boleh buka lah kalau kita nak udara boleh masuk daripada atas ni. So ni dia ada satu dia punya tongkat dia ni. So kalau kita nak tutup, kita just velcro ni kita rapatkan dekat kemah lah. So kalau kita nak buka, kita ambil yang dia ni, stand dia ni, dan kita letak sini supaya dia akan sentiasa terbuka dia punya ruangan angin ni. Dia ada kiri kanan, sini dan juga sebelah sana lah. Okay, walaupun tent ni dia jenis free standing tent, maknanya tent ni dia boleh berdiri lah, tak kisahlah korang set up kat mana pun. Even kalau dekat atas platform kayu ke ataupun simen, kita masih lagi boleh gunakan tent ni tanpa perlu pack. Tapi kalau kita nak kemas, kalau kita set up atas tanah, pada saya memang kita patut pack lah supaya kemah ni lebih kemas, lebih waterproofing dia pun akan berfungsi dengan lebih baik lah. Bila outer layer dia tegang, kalau hujan dia akan lebih lancar lah dia punya pergerakan air tu untuk turun. Okay, sekarang saya akan pack 4 penjuru dulu. Okay, so ni dia punya penjuru utama lah, kaki dia tu kita pack, kita tarik supaya dia tegang. Okay. So saya gunakan pack yang dia bagi ni, yang ni jenis aluminium. So yang ni untuk normal ground, dia bukan untuk soft ground lah. So kalau tanah tu soft ground, kita gunakan yang soft ground pack. So kalau tanah tu agak keras, kita kena gunakan yang heavy duty pack. Okay, macam biasa kalau pack, kita kenakan pack ni 45 degree lah. Okay, lepas tu kita pack kat ujung dia yang bertentangan. Dan kita kena tarik supaya dia tegang. Okey, tadi 4 penjuru saya dah pack dia punya kaki. So sekarang saya akan pack dia punya sisi dia tu. Sisi tu kita kena tarik bagi dia tegang supaya dia punya angin boleh masuk ke dalam lah. Supaya benda ni, outer layer ni dia tak terlalu rapat dengan inner tent, supaya dia memudahkan lah aliran udara masuk ke dalam. Dan juga pack pintu depan dia ni. Okey, yang ni kita tarik ke depan dan juga yang belakang. Okey, yang ni kita tarik tegang dia macam ni. Kita pack. Okay, supaya yang ni dia renggang, so angin dia boleh masuk melalui bawah ni lah. So dia akan masuk melalui netting yang dekat bahagian tepi inner tent ni. Pintu depan ni dia ada 2 lah. Dia ada 2. So, kita perlu pack kedua-duanya. So dan yang ni yang terakhir lah untuk pintu belakang. So yang ni dia satu je. Lepas tu yang pintu ni kita boleh buka lah, ni yang pintu belakang. Kalau siang kita boleh buka untuk bagi dia angin keluar masuk lah. Ni kita gulungkan.
Okay, dan kita boleh sangkut tepi ni. So, ni untuk pintu belakang. Ni netting ni tadi lah. So angin boleh keluar masuk dari sini untuk yang belakang. So kita boleh tutup satu, kalau kita nak buka dua-dua pun boleh. So kalau macam dia agak privacy sikit lah, dia just buka separuh je. Okay, untuk pintu depan ni dia ada beberapa cara lah. Satu, kita boleh gulungkan dia terus ke atas, ataupun kita boleh jadikan satu awning kat depan ni. Cuma kita perlukan pole lah, pole yang berasingan tu kena beli sendiri. So kita boleh sangkutkan pole pada lubang ni. Okey, dia ada lubang untuk letak pole ni. Lepas tu kita kena tarik ke tali, tarik menggunakan tali ke tanah lah. So dia akan jadi satu awning kecil kat depan. So macam ni, saya tak ada extra pole, kita boleh gulungkan je. So kita boleh buka macam ni. Okey, yang ni kita gulungkan. Okey, kita gulungkan sampai ke atas. Okay, lepas tu kita sangkutkan kat ni. Dia punya loop dia ni. Okay, dia jadi macam ni lah. So yang ni dia akan pintu inner layer dia. Dia yang jaring depan ni. So yang ni kita buka macam biasa. So macam pintu dia ni, sebenarnya kalau kita orang terpulang lah, kadang-kadang kita jadikan pintu yang belakang tu adalah pintu utama. So yang ni kita just tutup je. So kalau bawa extra pole, baru boleh naikkan dia punya pintu ni sebagai awning lah. Basically kemah ni dah siap set up lah. Cuma saya akan tunjukkan sikit dalam dia macam mana. Okay, pintu dia jenis D-shape. So dia buka keliling dari atas lah. So bila kita buka habis, dia punya pintu akan jatuh ke bawah. So kita boleh kemaskan. Kalau kita nak biar dia sentiasa terbuka, kita boleh gulung dan kita ikat dekat loop dia ni, supaya dia kemas lah, dia tak serabut macam ni. So kalau nak tutup, kita tutup macam ni. So zip dia pun jenis double zip. So senang lah, kita boleh letak dia tengah-tengah macam ni. Dia senang, okay, mudah untuk dibuka sebab dia jenis double zip. Kita nak buka separuh, nak buka dari tepi pun boleh, nak keluar daripada tepi, ataupun nak buka habis. Okay, zip dia pun sangat lancar. Okay, untuk waterproofing, dia punya outer layer ni dah, bagi saya dah cukup okey lah, sebab yang kita gunakan selama ni yang warna putih tu, kalau tanpa fly sheet kat atas macam ni pun tak ada masalah. Dah kena hujan beberapa kali pun tak ada masalah, memang sangat cemerlang lah. So untuk ground sheet dia jenis polyester ni, dia tak tebal sangat. Sebab tu perlukan guna satu lagi ground sheet extra macam ni. Okay? Tapi walaupun dia tak tebal, setakat ni kita guna tak pernah bocor lah. Yang sebelum ni air tak pernah masuk dalam. Okay, yang ni jenis adalah 4% tent. Size dia 4%. So dia punya lebar dia ni 210. Yang ni pun sama 210. Jadinya kalau kita nak baring, sama ada nak melintang macam ni ataupun nak mendegak macam ni pun tak ada masalah. Dua-dua sama size. So tilam yang sesuai, kalau ada orang boleh gunakan yang size queen lah, yang lebar dia dalam 140 cm tu. Kadang ada yang 130 lebih ataupun 140 cm. So memang sesuai. So memang ngam untuk tidur orang. Dia punya ketinggian dia pula, okay, macam saya duduk sekarang ni, dia ada banyak space lagi. Kemah ni memang dia tak boleh nak berdiri lah. So kalau kita duduk pun memang sangat selesa, sebab tinggian dia dalam 130 cm. So kalau nak letak lampu pun ada hook kat sini. So masih lagi okey. So tak terlanggar kepala lah kalau kita gantung lampu sekalipun. Okey, dia punya dalam dia memang sangat selesa lah. Kalau korang perlukan kemah jenis dome yang selesa, memang kita orang recommend kemah ni lah. Lepas tu dia ada ventilation daripada tepi, sebab yang ni memang netting. So angin boleh masuk daripada tepi, daripada bawah dan juga daripada atas ni. Dia boleh masuk daripada atas ni. Lepas tu dia ada pocket kiri kanan. Okey, ada side pocket kiri kanan. Sini pun sama. Okey, ada dua side pocket. Lepas tu dia punya opening pun besar macam ni. Okey, boleh tengok view cantik ya kat luar tu. Memang nice lah. So kalau kita tutup pun, untuk jaring dia masih lagi jelas. Saya akan tunjukkan yang dah siap set up lah, yang dah letak tilam. So boleh nampak cara layout yang sesuai kalau korang nak letak barang-barang dalam kemah ni lah. Sekarang saya nak tunjuk, kita orang dah pasang tilam, nak tunjuklah dia punya keluasan kemah ni bila kita dah letak tilam lah.
Okay, macam ni, ni tilam saiz Queen. Ini lebar dia 135 cm. Yang ni saya gunakan tilam daripada Mobi Garden yang macam ni. Okay. Nanti saya akan buat review pasal tilam ni. Korang boleh tengok link dekat description lah. So tilam ni lebar dia 135. Dia masih lagi ada space kat tepi ni sebab lebar kemah ni 210 cm. So dia sama je yang sini dan juga yang sini. So terpulang lah kita nak letak tilam macam ni ataupun nak letak menegak, tak ada masalah. So terpulang pada keselesaan. Pada saya memang just nice. Dan tilam ni pun dia tak terlalu tebal. Dia 9 cm. So walaupun 9 cm, so dia tak tinggi lah. Kalau tilam terlalu tinggi, nanti buatkan kemah ni dia jadi sempit sikit. So bila tilam ni dia 9 cm, dia just nice je. Dia macam, so bila kita duduk pun masih lagi tinggi dekat bahagian atas. So bila kita dah letak tilam saiz Queen ni, so area sini kita boleh letak barang lah. Kita boleh letak kita punya bag ke, nak letak kipas ke, nak letak box ke pun tak ada masalah. Masih lagi ada space. Sebab tilam ni 135 cm, kemah ni ada lebar dia 210 cm. So dia ada lebihan dalam 75 cm lah. So masih lagi ruang yang luas lah. Kita boleh duduk kat sini, boleh letak barang. Ataupun kalau korang nak duduk 3 orang pun masih lagi selesa. Boleh tambah lagi satu tilam yang Mobi Garden ni yang size single, sebab yang tu dia punya lebar dalam 60 cm. So just nice lah, cuma akan kurang sikit space untuk letak barang lah. Tapi kalau nak letak tilam untuk tidur, boleh. Okay, kalau siang kita boleh letak tilam yang single tu atas tilam yang besar ni. So kita boleh letak barang kat sikit lah. So hujung ni pun masih lagi ada space sikit, lebih kurang dalam 10 cm lah. 10 cm untuk letak barang-barang yang kecil boleh lah. Sebelum ni saya dah tunjuk cara pasang dan saya tunjuk sikit lah feature-feature yang best pasal kemah ni. So sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita simpan balik, cara untuk kita lipat dan simpan balik dalam beg lah. Okay, first kita tutup semua pintu. Semua pintu outer layer. Yang penting bila kita lepas camping, kita kena pastikan kemah ni dah betul-betul kering lah. Tapi kalau korang tak sempat nak keringkan kat campsite, korang kena buka balik kat rumah. Korang boleh simpan dalam keadaan basah tapi kena buka balik kat rumah lah, dan keringkan dekat rumah. Lepas tu untuk mengelakkan daripada kemah ni rosak lah kalau kita biarkan dia simpan dalam keadaan yang basah. Okay, tadi pintu depan kita dah tutup. So pintu belakang pun kita kena tutup rapat jugalah pintu yang belakang ni. Okay, seterusnya kita kena cabut semua pack. First pack yang bahagian pintu dululah. Kita cabut pintu, pack yang pintu ni. Okay, pack kaki dia ni pun kita boleh cabut juga. Kita just cabut je semua. Habis tu kita buka juga buckle dia ni terus. Okay, lepas tu dia punya outer dia ni kita boleh cabut. So kita kalau ada pasir kita boleh kibas-kibas dulu lah. Kemudian kita letak tepi dulu. Pastikan pintu dia dah ditutup. Okay. Okay, lepas tu kita boleh cabut dia punya ni, clip pole dia ni. So semua buckle ni, hook ni kita bukakan dia. Okay, kemudian kita cabut pole ni daripada lubang ni. Cabutkan je. Okay, lepas tu pole dia ni kita boleh lipatkan je. Kita lipatkan macam ni. So kita lipatkan dia sampai dia jadi pendek lah. So macam ada pasir-pasir ni kita boleh bersihkan lah. Kita bersihkan pasir-pasir yang ada. Okay, kemudian pole ni kita masukkan semula ke dalam beg dia ni lah. Ni beg dia ni. Okay, dia punya pad dia pun sama juga. Make sure kita simpan balik ke dalam beg dia ni lah supaya lebih kemas. Okay. Okay, seterusnya yang inner layer ni, make sure kita bersihkan sikit lah. Kita bersihkan pasir-pasir ni. Okay, dia punya ground ni walaupun nipis, tapi dia masih lagi waterproof lah. Okay, untuk ground ni first kita boleh lipat je. Kita lipat dua dulu. So sebab dia punya lebar dia sama. So tak kisahlah kita nak
yang mana ke mana. So yang penting yang bahagian dalam ni kena dekat dalam lah untuk elakkan dia daripada dia kotor. Lebar dia tu kena sama panjang dengan bag. Okay, ni saya akan bersihkan dulu sikit lah kotor-kotor tanah ni. Okay, tadi yang inner layer kita dah lipat. So yang ni outer layer dia pula. So outer layer ni biasanya saya akan pegang macam ni, yang dua-dua lubang angin ni, supaya kita boleh lipat tengah-tengah macam ni lah. So macam ni saya just lipat je. Yang penting dia lebar dia tu sama dengan yang inner layer. So kita just gulungkan je. Kita just lipat sikit. Kita start gulung lah. Kita ambil ni tadi pole dan juga peg. Kita start gulung kat sini. Kita gulung yang ni dulu. Okay, lepas tu kita letak dekat atas inner tent. Kita sambung gulung. So bila gulung kita kena tekan lah, kasi angin dia keluar. Seterusnya kita ambil tali ni, strap ni. Kita bakalkan dia lah. Dan kita tarik, kasi dia kompres macam ni. Okay, last part kita masukkan balik ke dalam bag dia. So dia kena nas macam ni lah, kena size dia sama panjang dengan bag dia. So dia akan masuk dengan ngam macam ni. Tu je lah video cara pasang, cara simpan dan review pasal Kemah Nature Hike Professional Series. Yang ni adalah P4. P4 yang ni warna terbaru lah, dia warna terbaru, warna army green ni. Lepas tu dia ada beberapa pilihan warna lain. Dia ada warna kuning, ada warna kelabu, dia ada warna biru. Pada saya warna yang kali ni memang agak menarik jugalah, agak menarik. So pada saya kalau korang mencari satu kemah, backup kemah yang tak terlalu besar, pada saya yang ni memang sangat selesa lah. Sebab sebelum ni saya pernah pakai yang P series, lepas tu saya tukar. Saya masih lagi mengekalkan tent yang sama, cuma saya beli yang lebih besar sikit. So yang ni dia lebih selesa lah kalau korang nak stay 2 orang atau 3 orang. Daripada paling selesa 2 orang lah. So ada banyak space. Dan pada saya dia punya ventilation memang paling yang terbaik lah. Waterproofing dia pun bagus. Macam man tadi memang hujan lebat, tak ada masalah. Kita orang memang tak ada gunakan fly sheet dekat luar. Air memang tak ada leaking ke dalam lah. Okay, dia punya ground pun walaupun dia agak nipis, tapi tak ada air yang masuk kat dalam. Okay, yang penting kita pasang satu ground sheet untuk elakkan kemah kita daripada terlalu kotor lah. Cuma antara dia punya kekurangan, kemah ni masih lagi dia tak ada silver coating. So dia tidak ada feature yang mengurangkan haba lah. Tapi dia ada sedikit untuk kurangkan UV lah. Untuk UV ada. Tapi dari segi kepanasan, dia tak ada ni lah, tak ada sunblock. Pada saya overall semua memang okey. Dari segi packaging pun pada saya memang agak kecil, mudah dibawa. Berat pun dia tak berapa berat lah. Kalau yang ni dalam lebih kurang 2 kilo lebih lah macam tu. Kalau korang mencari satu kemah yang compact, pada saya memang saya sangat recommend yang ni lah. Cara pasang pun tak susah, memang sangat mudah. Pasang seorang pun tak ada masalah. Okay, kalau korang berminat dan dapatkan tent ni, nanti saya letak link dia dekat description. So semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.